أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati, lagi saya muliakan Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Seterusnya saf kepimpinan, pihak pengurusan masjid, para ahli jawatan kuasa, para pegawai, para imam, bilal siap, para tok guru, alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertama je dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal dengan izin dan rahmatnya. Telah pun kita berada pada malam yang ke-12 Sya'ban 1444 Hijrah, yang mana semakin hampirlah kita ke Ramadan, lebih kurang lagi 18 ataupun 19 hari lagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahanlah Allah berkatilah kita sepanjang Rejab yang dah lalu, Sya'ban yang sedang kita lalui, dan Ramadan yang bakal ataupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita disampaikan tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah kesempatan kita merasai, menikmati keindahan beribadah dalam bulan Ramadan. Sempat kita nikmati sebelum nak mati tuan-tuan. Mudah-mudahanlah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi sebelum kita sambung pengajian bersiri kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, suka tuan-tuan untuk saya memperingatkan untuk diri saya khususnya dan umumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pada malam ni, iaitu berkenaan dengan puasa sunat. Puasa sunat je tuan-tuan. Dia punya ayat dia bukan main. Puasa sunat yang mana hari Isnin lah insya-Allah 13 Sya'ban, 13, 14, 15. Satu 3 hari yang kita tahu yang sangat penting untuk kita melaksanakan puasa hari putih. 13, 14, 15 berlaku pada Isnin, Selasa, Rabu. Jadi dia tak ada syarat tuan-tuan kena buat 3 hari straight. Tak semestinya lah.
Sekurang-kurangnya tuan-tuan, buatlah 3 hari. Bukan sekurang-kurang buatlah 1 hari. Kan? Jadi dia kata tak adalah syarat, kena 3-3 juga. Tak 3 hari tak adil ke, tak ada tuan-tuan. Boleh je buat 1 hari. Kan? Buat separuh hari pun boleh. Tapi separuh hari tak sah lah kan. Tapi yang penting kita buat, kalau tak larat, kita buka puasa lah. Kalau boleh alang-alang kita buat terus tuan-tuan. Lengkapkan terus. Tapi kalau memang mudarat, ada apa-apa halangan, silalah berbuka. Kan? Jadi tak ada masalah. Yang penting usaha tu ada. Jangan terus menyerah tuan-tuan. Menyerah ni biar kita dah cuba dulu. Cuba untuk berpuasa. Bukan cuba berniat sahaja. Cuba berpuasa dulu. Tapi memang tak larat, kan ada halangan tuan-tuan. Contoh dihidangkan makanan depan mata. Contoh. Jadi kita nak puasa pun tak larat, iman tak kuat tuan-tuan. So tak apalah, berbukalah. Kan? Jadi biar yang penting ada usaha. Kalau boleh buatlah sungguh-sungguh. Lebih-lebih nak masuk Ramadan kan. Jadi kita bersedia daripada sekarang. Kita biasakan badan kita ataupun perut kita tuan-tuan yang bertingkat-tingkat ni, kita biasakan dengan berpuasa lah. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Jadi kita sambung pada pengajian kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Pada malam ni kita masuk bab yang ke-14, membicarakan tentang at-ta'am, makanan tuan-tuan. Nak kata memang jodoh lah tu dengan makanan. Ni sebelah ni je tuan-tuan. Jadi tak apalah, biar dulu tuan-tuan, kita makan kemudian. Jadi yang penting malam ni kita bincang dulu sunnah-sunnah berkenaan makanan. Kita lihat apa sunnah-sunnah yang berkaitan insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke-68, jangan mencela makanan. Dia semua macam ada kena-mengena je kan. Tapi saya tak rancang tuan-tuan. Saya memang ikut sunnah yang sepatutnya. Nak kata memang takdir Allah lah tu. Baik, kita lihat apa sunnah dia. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtaha akalahu wa illa tarakah atau kama qala. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan walaupun sekali. Jika baginda suka, baginda makan. Jika tak suka, baginda meninggalkannya. Bukan meninggal, meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 3563. Tuan-tuan, hadis ni tak berkaitan dengan hidup dengan yang matilah. Maknanya secara umum. Secara umum, tapi yang faham tu fahamlah tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan hadis ni, iaitu satu benda yang kita nak kena berikan perhatian. Dalam konteks kita makan sesuatu makanan dan juga minuman, dia termasuk dua-dualah at-ta'am kan, termasuk dengan masyrubat juga, minuman sekali. Yang mana dalam konteks bila kita dihidangkan, tak kira lah kita sama ada membeli ke ataupun kita memang dihidangkan di rumah, dihidangkan sebelah ni tuan-tuan. Contoh. Jadi kita makan, kita rasa tak sedap ataupun bagi kita ni tak sukalah, bukan selera kita, bukan cita rasa kita, maka janganlah kita memberikan kata-kata yang membawa kepada celaan. Kerana Nabi SAW tak pernah mencela makanan tuan-tuan. Contoh kisah yang paling biasa kita dengar, disebut dalam hadis riwayat Muslim, yang disebutkan apa kisah tentang seorang sahabat, nama dia apa, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ketika mana beliau offer kepada Nabi SAW kan dengan daging dhab, kan biawak padang pasir tuan-tuan. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi tak terima dan Nabi tak halang beliau makan. Nabi tak terima bermaksud Nabi tak berkenan, Nabi tak sukalah, bahasa mudah dia kan. Dan Nabi tak halang bermakna makanan itu boleh dimakan. Tapi Nabi tak mencela. Nabi tak sebut ni apa makan biawak nak jadi biawak man ke? Tak ada tuan-tuan. Itu dah kira mencela makanan. Walaupun ada kata-kata gurauan pun, tapi itu dah dikira mencela makanan. Dia sama dalam bab kita bergurau dengan seseorang menggunakan ataupun berdasarkan rupa paras. Kita panggil body shaming lah. Tapi itu yang banyak berlaku pada hari ini. Orang nak buat lawak, dia tak ada konten, dia jadikan rupa paras ataupun keadaan seseorang tu sebagai bahan jenaka. Jadi ini tak patut berlaku tuan-tuan. Inilah namanya menghina. Walaupun kawan tu dia pun gelak sekali, tapi tak ada subahat dalam benda maksiat ataupun tak ada subahat dalam benda yang membawa kepada maksiat. So menghina ni dah dikira salah satu perkara yang berdosa. Walaupun kawan tu redha, walaupun dia terima, dia suruh hinalah aku, tapi tak boleh tuan-tuan. Tetap benda salah, tetap salah. Sama dalam bab makanan. Kita tak suka,
kita tak makan, tak apalah, jangan sampai kita mencela makanan. Tapi ini secara umum kita kena huraikan tuan-tuan dengan lebih spesifik. Okey, baik, kita lihat dulu apa yang ulama sebut, baru kita akan huraikan apa maksud sebenar. Imam An-Nawawi rahimahullah ada tulis dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, sebarang ucapan yang berbentuk kritikan adalah dilarang. Dilarang ni bermaksud makruh. Pada asal hukum asal adalah makruh kerana berlawanan dengan sunnah. Jadi apa dia termasuk dengan perkataan disebut dalam kitab Al-Minhaj, termasuk dengan perkataan kita kata tak sedap. Makanan ni tak sedap lah. Makanan ni contohlah busuk. Makanan ni kalau bagi kucing, kucing boleh mati. Apa lagi? Makanan ni kalau bagi dekat sampah, sampah pun muntah balik. Tak kira lah apa-apalah tuan-tuan yang membawa kepada maksud nak memberikan celaan, kritikan kepada makanan. So ini memang jelas bahawa dia berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi tak suka, Nabi tak mencela. Tapi Nabi tak makan. So itulah isyarat ataupun itulah tanda Nabi tak berkenan dengan sesuatu makanan. Tapi ini secara umum. Contoh kalau konteks je, kita makan, katalah di rumah, di rumah kawan tu jemput kita, nak merasa makanan. Contohlah dia nak buka catering, dia nak buka restoran. Jadi dia nak minta kita rasa makanan. Dia jemput kita ke rumah, dia masak 10 macam jenis makanan. So kita pun rasalah satu persatu kan. Dan kita pun dah selesai makan, kawan tu tanya macam mana rasa. Kita pun nak ikut sunnah ni. Kan tak naklah mencela makanan. Jadi kita pun amal macam mana? Tunjuk daripada awal tuan-tuan, belah kanan sekali, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ini memanglah dikira berzikir, tapi lihat pada konteks. Maknanya di situ memerlukan kepada satu komen untuk adanya masalah, adanya kebaikan. Kan kawan tu minta kita berikan komen supaya dia dapat perelokkan resepi dia. So di situ kita boleh bagi tahu, tapi dengan bertapis. Bukan terus kita bagi tahu tak sedap, busuk, buang dalam sampah, tukar job lain. Itu bukan, itu tak kena-mengena. Kita fokus pada isu dia. Contoh apa yang kita rasa kurang garam. So kita bagi tahu kurang garam. Bagi saya lah kurang garam. Bagi saya ni terlebih gula. Bagi saya ni tak payah masak. Jadi kita bagi tahu apa yang kita rasa kekurangan pada hidangan tersebut, tapi tanpa mencela. Ini kalau adanya keperluan. Secara umum kita bila makan, bila orang tanya kita macam mana rasa, kita pun jawab ni secara umum je tuan-tuan. Kan kita bagi makan kat mana-mana, kenduri ke, kan bila mana dihidangkan, katalah orang tanya kan macam mana rasa makanan, ditanya dia nak buat syarat je. Bukan dia nak ambil collect data, dia nak buat kajian ke, tak ada pun. Kan, kalau kajian tu lain cerita, itu ada keperluan. Contoh, kita bagi tahu dengan jujur, tapi taklah sampai mencela. Tak adalah melampau kan menggunakan bahasa ataupun kata apa mimik muka yang tak betul. Itu tak perlu. Ni kalau ada keperluan, kita hanya maklumkan. Bagi saya lah ni makanan ni lebih masin, lebih garam contoh. Kita bagi tahu. Itu kalau adanya keperluan. Tak ada keperluan, just sebut je Alhamdulillah. Kalau tak sedap lah, kita tak suka, sebut je Alhamdulillah. Kalau suka tuan-tuan, pujilah sungguh-sungguh. Oh sedap sungguh ni, nak tambah lagi boleh tak? Bagi free je lah, jangan minta duit. So kalau puji ni orang pun suka kan, orang bagi free tuan-tuan kan. Tak apa, ambil lah. Segala-galanya percuma ambil. Jadi itulah yang cerita lah. Tapi nak sebut, kita menjaga sunnah. Jadi kalau kita tak suka, sekadar sebut Alhamdulillah. Kalau adanya keperluan, baru kita bagi tahu apa yang kurang. Tapi tanpa dengan niat mencela makanan. Bukan nak hina, bukan nak kritik ke, tak ada. Dia hanya maklumkan supaya kawan tu dapat perbetulkan masakan dia. Supaya akan datang dia buat dengan lebih baik. Itu tujuan dia, ada tujuan yang jelas. Yang dibenarkan dalam syarak, so itu dibenarkan. Itu pun dengan cara yang elok, bukan cara yang melampau. So ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita beli makanan. Kita beli makanan tuan-tuan, katalah kita order lain sampai lain. Kita order mi goreng lebih pedas. Kawan tu hantar mi goreng lebih masin. Dia pun dah pening tuan-tuan, ramai order dengan dia kan. Jadi kita dah dapat makanan tu, dan kita tahu, kita rasa bukan seperti yang kita minta. So apa adab dia? Adabnya adalah kita jumpa dengan orang yang masak ataupun owner kedai ke, orang yang berkaitan. So kita bagi tahu baik-baik.
Saya order tadi sekian-sekian, lain. Kawan ni hantar lain. So saya tak nak makanan ni, saya nak apa yang saya minta. Jadi kita tanpa beremosi, kita bagi tahu supaya kita dapat tuntut balik apa yang kita minta, apa yang kita order. Tapi ini tak berlaku pun celaan. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak perasan, dia mulalah beremosi, tolak makanan lah, campak kat muka orang masak tu. Jadi ini tak perlu tuan-tuan. Dia hanya emosi yang mana memang memakan diri, yang membawa kepada sesuatu yang jelas yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kata dalam bab makanan, kita suka, kita makan. Nak puji tu silakan. Tak ada orang pun marah, bahkan lagi orang suka. Kan pandai puji, pandailah dapat percuma. Kan rezeki kalau dapat lah kan. Jadi kalau kata tak sedap, kita tak berkenan, so kita hanya berdiam. Sebut alhamdulillah. Seorang pun faham tuan-tuan. Kan kalau orang tanya lagi, apa tambahlah lagi kan. Contoh kat kenduri dia tanya, tambah lagi, kata sedap. Kan kata alhamdulillah. Kita berkata alhamdulillah cukuplah. Dia berkata bawa lah balik, tak apa alhamdulillah. Dia pun dah faham tuan-tuan. Dia pun malas nak tanya dah. Kau syekh alhamdulillah, alhamdulillah, bye-bye innalillah je lah. Contohlah kan. So maknanya kita nak menjaga sunnah kat situ. Sebab orang tanya bukan dia nak buat kajian ke apa, dia tanya buat syarat. So kita pun jawab buat syarat. Tapi kalau sedap, puji sungguh-sungguh. Yang penting poin dia tuan-tuan, jangan sampai kita menghina, mencela ataupun kita kritik tanpa sebarang sebab. Kalau adanya sebab yang dibenarkan dalam syarak, itu dibolehkan. Itu pun kita bertapis, jangan kita melampau. Jadi itu kaedah dia tuan-tuan untuk kita mendapat ataupun menepati sunnah Nabi SAW. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ibn Hajar ada huraikan sedikit. Nabi SAW dalam Fathul Bari, Nabi tak pernah mencela makanan yang mubah, yang harus dimakan. Tapi makanan yang haram, wajib cela. Ini contoh, pergi makan kat rumah non-Muslim, katalah dia terlupa tuan-tuan, begitu excited dia nak terima kita datang ke rumah dia, dia pun hidanglah daging pok masak apa cili tuan, contohlah kan, pok masak cili, lepas tu dengan air Ribena, maknanya ada campuran ataupun dia dah jadi sebagai arak, contohlah kan, maknanya contoh air cap timah lah senang cerita. So kita tahu benda ni adalah jelas haram. So kita kena bagi tahu tuan-tuan, kenapa hidangkan makanan minuman kepada kami ni, kami ni kira Muslim kan, tak boleh ambil, contoh. So kita kena bagi tahu, jangan kita diam pula. Jangan kata tak apalah ustaz, sekali-sekala rezeki lah. Depan mata jangan tolak rezeki. Janganlah contoh tuan-tuan kan. Tapi kalau memang tak perasan tu rezeki lah. Tapi kena pastikan tuan-tuan, jangan kita bermudah-mudahan dalam hukum. Jadi ini nak kata apa hikmah supaya kita dapat membezakan. Kalau konteks makanan tu memang haram, kita wajib bagi tahu. Wajib kita kena maklumkan, kita kena clearkan supaya tak makan benda tu. Tapi kalau makanan itu harus, mubah, so kita makan. Tak suka, kita berdiam ataupun sebut alhamdulillah. Itu secara umum. Jadi yang ketiga, apa hikmah dia tuan-tuan? Imam Ibn Battal ada hurai dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Hikmah dia adalah kerana kita nak menghargai ataupun kita nak meraihkan cita rasa orang yang berbeza. Kan ada orang dia suka makanan tu lebih masin, ada orang suka lebih manis. So kata selera kita ni berbeza tuan-tuan. So jangan sampai kita menghina. So bila kita hina, kan kawan tu rasa sedap, kita tak suka. Kita pula hina, tak sedap langsung, siapa makan ni memang tak guna punya orang. Kawan tu sedap dah tuan-tuan, dia nak bungkus dah tu, 2 bungkus lah. Jadi tak kenalah, maknanya kita dah seolah-olah hinakan cita rasa dia. Padahal bagi dia suka, bagi kita tak suka. So itu hikmah. Selera kita berbeza tuan-tuan, cita rasa kita pun berbeza. Walaupun katalah adik-beradik ke, anak-beranak ke, saudara se-Islam ke, tapi tetap lidah kita berbeza tuan-tuan. Cita rasa pun berbeza. Sebab itu nak menjaga sunnah, kita memahami hikmah, maka janganlah kita mencela tuan-tuan. Tapi ini kalau makanan yang halal dan makanan yang masih boleh dimakan lah. Kalau makanan tu memang dah rosak, tuan-tuan bagi tahulah, janganlah diam je. Kawan tu tanya kan, sedap ke tak ni? Kita pun diam, alhamdulillah. Kawan tu makan baru tahu tak rosak rupanya. Kita berkata innalillah. Janganlah macam tu, itu dah mengusik nama dia. So kita bagi tahulah makanan tu kalau rosak, bagi tahu kan, dia pun tak tahu kan. So kita bagi tahu. Tapi secara umum begitulah tuan-tuan sunnah yang kita patut amalkan. Kalau kita masuk pada sunnah yang berikut, yang ke-69, iaitu berkenaan dengan menjilat pinggan bekas makanan.
Jadi sebelum kita sebut hadis ni tuan-tuan, saya nak kena sebut dulu supaya jangan salah faham. Menjilat pinggan bekas makanan bukan ambil pinggan jilat macam tu. Jangan salah faham tuan-tuan. Walaupun tajuk dia macam tu lah kita faham. Tapi bukanlah ambil pinggan tu jilat macam tu, tak adalah. Dia menjilat maknanya kita licinkan guna jari. Pelicinkan pinggan tu gunakan jari dan kita jilatkan jari. Itu maksud dia tuan-tuan. Cuma tajuk dia memang begitulah dalam kitab disebutkan. Baik, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa dalam hadis yang panjang, kita cuma fokus pada isu je. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk habiskan makanan yang ada dalam pinggan. Lalu baginda bersabda, kamu tidak tahu di manakah bahagian makanan kamu yang mengandungi berkat ataupun barakah. Fa innakum la tadrun fi ayyi ta'amikum al barakah. Atau kama qala. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik tuan. Jadi apa yang kita nak faham daripada hadis ni? Ini berkenaan dengan masih tentang makanan. Jadi bila kita dah selesai makan, tak kira lah apa hidangan pun tuan-tuan, kita dah selesaikan makan. Jadi antara sunnah adalah kita melicinkan pinggan tersebut. Melicinkan dengan cara kita gunakan jari lah. Kita licinkan supaya tidak ada apa-apa saki baki yang ditinggalkan. Tapi licin tu ikut pada keadaan lah. Kalau dah kata tulang yang tinggal, jangan licinkan juga. Pergi telan tulang. Kata Ustaz jangan membazir. Itu bukan bazirkan tulang, bazirkan akal tuan-tuan. Sebab apa? Tak guna betul-betul akal yang Allah berikan. So tulang tu kita buanglah siap-siap. Yang disebutkan ni bermaksud kepada makanan yang masih boleh dimakan. So mungkin ada saki baki kan, nasi-nasi yang terbiar. Jadi kita licinkan, kita habiskan tuan-tuan. Antara sebabnya apa? Berkat pada makanan kita tak tahu. Apa makna berkat tuan-tuan? Berkat ni adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada seseorang hamba dia yang memberikan kecukupan pada sesuatu pemberian Allah. Contohlah kita kata dalam bab makan. Makan ni tuan-tuan, kita makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. So makan ni untuk kita teruskan kehidupan. Jadi maksud dia dalam bab makan, yang penting adalah kita mendapat kekuatan untuk beribadah. Itulah antara tujuan kita makan. Bukan setakat kita rasa hari ni KFC, esok McD, lusa Pizza Hut. Bukan nak rasa benda tu je. Nak dapatkan kekuatan untuk beribadah. So di situlah membawa maksud kepada berkat. Dan tak semestinya seseorang dia kena selalu makan. Dan tak semestinya juga seseorang kena selalu berpuasa. Selalu maknanya setiap hari straight kan. Tak perlu tuan-tuan, kecuali Ramadan lah. Ramadan memang wajib. Tapi hari-hari yang lain bukan begitu kaedah. Paling-paling pun selang-seli. Nak sebut apa? Berkat pada makanan ni, dia tak semestinya kita kena makan selalu, makan banyak. Tapi yang penting ada kekuatan untuk kita beribadah. So bila kita makan, ada yang dibazirkan. Boleh jadi tuan-tuan, berkat yang Allah nak beri tu ada pada makanan yang berbaki tu. Jadi bila kita dah buang, kita dah membazir satu dosa dah. Dan lagi satu, kita tak dapat berkat pada makanan. So itu antara asbab menjadikan kita lalai. Sebab lawan kepada berkat ataupun lawan kepada ibadah adalah ghaflah lah, maknanya adalah lalai. So benda ni yang akan berlaku tuan-tuan. Sebab itu dalam setiap nikmat yang Allah beri, kita perlukan berkat. Tak kira baik makanan, baik umur pun sama. Kan, baik rezeki, contoh anak-anak, contoh harta, semua ni kita perlukan berkat. Bukan hanya pada kuantiti. Berkat bukan pada kuantiti. Dia adalah kualiti tuan-tuan. Kan, tapi kita kadang-kadang kita tak perasan. Kita duk fikir pasal kuantiti je. Kan, contoh kalau pak harta nak banyak aja. Tapi kita tak fikir ke mana kita gunakan harta tu. Bagaimana kita dapat harta tu, itu yang penting tuan-tuan. Itu tanda berkat. Kan anak-anak pun sama. Kadang-kadang kita dok kejar-kejar. Jiran dah 5, kita kena 6 pula lepas ni. Jiran 6, kita tambah lagi 7. Ingat tu apa goal ke tuan-tuan? Nak tambah-tambah contoh lah kan. Jadi tak ada masalah, boleh. Tapi pastikan dapat membimbing anak tu lah. Jangan jadikan pasukan bola sepak je, betul kita biar je. Kan? Dah cukup sebelah, kita biar. Lepas tu tak ada bimbingan. Dibiarkan begitu dan tidak diberikan satu kepentingan kepada mereka. Jadi itu tak penting tuan-tuan. Walaupun anak seorang, tapi di situ kalau ada berkat, dapat kita bimbing jadi anak yang soleh dan solehah. Berbanding anak yang ramai, walaupun boleh form satu pasukan bola sepak pun, tapi kalau tak mampu nak bimbing anak tu, tak guna juga.
Samalah dalam apa-apa bentuk nikmat tuan-tuan, ya. Ha. Okey, kedai, ha. Okey, ni kita isu semasa jugalah. Okey, baik. Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Jadi soalannya adalah ni tentang makanan tadilah. Kita beli makanan dan bagi orang yang rasa tu tak sedap, kemudian dipost dalam Facebook. Maknanya dikecoh lah dalam Facebook kan, tak sedap, tak sedap. Jadi dia berbalik kepada sunnah yang asal lah. Cita rasa kita ni berbeza. Kalau kata rosak itu lain. Isu tu lain kan. Rosak tu kita kena bagi tahu. Kena bagi tahu supaya orang ramai tahu dan berhati-hati, itu dah membawa kepada mudarat. Tapi cita rasa ataupun rasa ni berbeza. Cita rasa kita ni berbeza. Jadi mereka yang terus post atas dasar kata apa, kebebasan bersuara. Kan, maknanya nak freedom of speech, dia nak bercakap, dia nak berikan pandangan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah. Sebab di konteks dia adalah cita rasa. Selera tu berbeza. Tapi kalau makanan tu memang rosak, kita kena bagi tahu. Sebab itu membawa pada mafsadah, adanya keburukan. Jadi, kalau cita rasa tu berbeza, maka tak wajar tuan-tuan. Kerana apa? Membuka ruang fitnah. Kalau kata nak buat post, kena tulis betul-betul. Maknanya apa? Bagi saya. Kena tulis macam, jangan terus buat satu post yang menyebabkan orang timbulkan fitnah. Jadi ini nak lihat pada konteks lah. Macam mana? Oh, dosa kering. Okey. Okey, faham. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan soalan yang sama tadi, cuma berkaitan dengan kesan ataupun dosa lah. Jadi dia berbalik kepada perbuatan. Sekiranya perbuatan itu atas dasar adanya maslahah dan dengan cara yang betul, maka tak dikira dosa. Maka itu satu tanggungjawab. Contoh makanan tu memang rosak dan kita nak kena bagi tahu kepada orang ramai supaya orang ramai sedar, orang ramai tahu, berhati-hati. Kan ketika nak beli, so dia akan bertanya-tanya, dia akan memastikan makanan tu elok sebelum dibawa balik. Jadi itu atas dasar masalah kita benarkan. Tapi kalau benda yang membawa kepada kebebasan bersuara dan semata-mata nak kata cita rasa dia berbeza, lepas tu dia menyebabkan dia post dalam media sosial dan ramai orang memberikan kritikan yang negatif atau membuka ruang fitnah. Jadi dia menjadi asbab kepada sesuatu yang dosa tuan-tuan. So bila sesuatu yang menjadi wasilah kepada maksiat, maka dia pun dikira sebagai maksiat. So dia nak kata apa, kemungkinan besar dalam keadaan dapat dosa lah. Sebab apa? Dia menjadi asbab. Kan, asbab terbukanya ruang fitnah. Tapi kalau digunakan atas dasar adanya sebab yang dibenarkan dalam syarak, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia buat atas dasar nafsu, itu lebih kepada nafsu lah tu. Kan, lebih kepada selera dia, ikut pada diri dia dan dia tak fikirkan seluruh aspek. Jadi ini memang membuka ruang fitnah tuan-tuan. Dan bahkan memang akan menyebabkan negatif lah, menyebabkan dosa tuan-tuan. So sebab itu kita kena berhati-hati. Sesuatu yang melibatkan orang ramai kena berhati-hati. Tak kira lah kita nak berikan review ke bab makanan kan, nak bagi review, kita nak tulis feedback dan sebagainya, kita kena berhati-hati supaya tidak menimbulkan fitnah ataupun provokasi lah. Jadi ini kadang berlaku tuan-tuan kan, orang tak puas hati atas dasar bisnes, dia nak melawan dan sebagainya kan. So ini yang berlaku tuan-tuan. Baik. Jadi tuan, sama tuan, kena hadis ni berkenaan dengan menjilat pinggan bekas makanan ni. Lepas azan lah. Dua azan tak perasan. Baik, kita sambung lepas azan isyak nanti insya-Allah. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمات محمد المسنة والفضيلة بأس مقام محمد الذي وأنت أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا محمد رسول الله بالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit tuan-tuan. Kita habiskan sunnah yang terakhir untuk malam ni. Kita masuk pada sunnah yang ke-70, iaitu dia ada kaitan dengan hadis tadi, menjilat jari jemari setelah selesai makan. Kita lihat pada hadis, ada dua hadis. Hadis yang pertama daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Atau kama qala. Apabila salah seorang daripada kamu hendak makan, maka janganlah dia membasuh tangan sehingga dia menjilat ataupun diminta untuk dijilatkan. Hadis sahihain riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari nombor 5456. Jadi sebelum kita nak huraikan tuan-tuan, kita nak kena faham dulu maksud kepada menjilat. Kita fahamlah jilat sendiri. Maksud kepada dijilatkan ataupun meminta orang lain menjilat ni, jangan salah faham. Jangan tuan-tuan kata lepas ni dah makan cari orang, tolonglah jilat. Bukan macam tu lah. Dia ikut pada konteks. Maknanya mereka yang tak pandai nak jilat. Siapa? Contohnya budak-budak lah. Mereka tak pandai, so kita ajarkan. Sama ada kita ajarkan mereka jilatkan sendiri, ataupun kalau kita rasa mereka tak pandai, takut mereka salah jilat ke kan, salah kaedah, so kita jilatkan tangan dia. So sebagai satu kaedah kita nak mendidik, nak bagi tahu secara perbuatan, itu adalah sunnah. Biasakan daripada kecil. So mereka yang tak boleh, biasanya budak-budak lah. Kalau dewasa ni agak pelik juga kan kalau tak boleh nak buat. Tapi kalau kata makan gunakan sudu garfu tuan-tuan, jangan pergi jilat tangan pula. Dah makan guna sudu garfu, pergi jilat tangan. So maknanya jilatlah sudu garfu tu. Kan, sebab ada makanan yang memang tak boleh dimakan gunakan tangan. Kan, dia memang kena pakai sudu garfu lah.
Kan, tuan-tuan bayangkanlah kalau kita makan mi apa contohlah kan, mi kari tuan-tuan kan. Takkanlah nak gunakan tangan duk macam berkumur pula kan. So kita gunakanlah sudu kan ataupun terus kita minum macam tu. So kalau makanan dan minum makanan yang kita gunakan sudu garfu, kita gunakan maksud dia kita akan jilatlah sudu garfu tu pada pengakhiran. Jadi pastikan jilat ni tuan-tuan pada akhir, bukan tengah-tengah makan duk jilat. Ini satu lagi masalah. Kan orang menganggap semakin banyak jilat, semakinlah sunnah. Jadi apa yang dia buat? Dia order nasi goreng USA. Dia makan, sambil tu dia jilat, makan jilat, makan jilat. Tengah-tengah makan tak boleh habis tuan-tuan. Dia bagi kat kawan dia. Dalam kata apa, dalam kuah USA tu campur dengan dia punya air liu sekali. Nampaklah dia berbuih-buih tuan-tuan. Rupanya apa? Air liu. Sebab apa? Duk makan, duk jilat, duk makan, duk jilat. Dah kan dah melekat pada nasi tu. Sebab apa? Itulah hikmah dia nak sebut. Bila kita jilat, biarlah pada akhir sekali. Supaya kalau di pertengahan, kita tak habis makan. So nak bagi pada orang pun kita selesa lah. Tak adalah menyebabkan orang rasa agak kurang selesa lah kan. Kita bagi orang sedap lah tuan-tuan. Orang nak makan tu yang kena hadap. So sebab itu hikmah dia jilat ni pada akhir. Bukan tengah makan duk jilat. Sebab ada yang beranggapan macam tu. Dengan alasan semakin jilat semakinlah sunnah. Tak tahu tuan-tuan mana dia punya hipotesis, tak tahu dia belajar. Mungkin dia banyak belajar sains agaknya. Sampai digunakan hipotesis dalam sunnah ni. Padahal itu bukan kaedah. Sebab jelas Imam Ibn Hajar ada huraian dalam Fathul Bari. Disebutkan menjilat ni selepas, sesudah makan. Bukan semasa makan. So itu hikmah dia, kita nampak tuan-tuan. Dan tak semestinya sesuatu perbuatan semakin banyak semakin baik. Dia kena lihat pada konteks. Mana konteks ni adalah lihat kepada keadaan. Tak semestinya. Walaupun kebanyakannya macam tu, semakin berzikir semakinlah bagus kan. Tapi ada keadaan memang dia terhad ataupun dia terikat dengan kiraan. Di situlah kita mendapat kesempurnaan. Contohlah kan bab rakaat solat. Mana boleh tambah subuh jadi 4 rakaat? Memang tu jelas sebab dia dah terikat dengan dalil. Kan, jadi kalau ikut pada akal kita rasa semakin banyak semakinlah sunnah. Hari ni buat 2 rakaat, tak apalah, esok tambah lagi 4 rakaat. 4 rakaat subuh, lusa 6 rakaat. Jadi itu bukan cara dia. Kan, sebab walaupun akal kata semakin banyak semakinlah bagus, tapi tak semua keadaan. Ada keadaan memang dia terikat dengan dalil. Jadi termasuk dengan isu ni ataupun persoalan ni, kita nak menjilat jari itu pada pengakhiran. Sebab itulah seperti mana yang ulama telah bahaskan. Jadi itulah hikmah dia tuan-tuan. Sebab apa? Tak nak menyusahkan orang, tidak mahu memberikan orang rasa jijik. Baik. Sama sekali apa berkenaan dengan hadis yang terakhir, saya nak ringkaskan terus. Berkenaan dengan hadis ni iaitu Nabi makan gunakan 3 jari. So ini memang hadis yang sahih, kita tak nafikan. Berkenaan dengan makan kunyah sebanyak 40 kali. Itu hadis yang tidak ada asas. Itu jelas. Memang hadis yang tak ada asas, tidak ada asal. Jadi nak amalkan tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kunyah seorang-seorang lah. Orang semua dah makan selesai dah. Kita duk kunyah macam orang tak ada gigi kan. Bukan tuan-tuan lah, ni orang lain lah. Jadi nak sebut, nak amalkan amal tak ada masalah. Tapi kita kena ingat itu adalah hadis yang tak ada asal. Maknanya khabar yang palsu lah. Jadi nak amal tak ada masalah. Jangan sebut sunnah Nabi. Cuma makan 3 jari memang sunnah. Memang dalam hadis yang sahih. Cuma adanya keadaan tuan-tuan. Apa keadaan dia? Makan 3 jari ni ikut pada makanan yang kita makan. Zaman Nabi SAW makan benda-benda yang simple kan, makan kurma, paling-paling pun makan watbah, sejenis campuran tepung dengan kurma kan. Dia lebih kepada macam benda yang ringan. So sesuai gunakan 3 jari kan, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Tapi zaman kita ni tuan-tuan, kita makan ni kena berpinggan-pinggan. Jadi kalau nak gunakan 3 jari, ke 3 hari pun tak habis. Jadi kita terpaksa lah gunakan 5 jari. Tapi makanan yang ringan, gunalah 3 jari, tak ada masalah. Contoh makan kurma, makan biskut, makan kuih, gunakan 3 jari. Makanan yang berat, kita mulakan makan 3 jari. Lepas tu, balunlah tuan-tuan 5 jari. Jangan makan 10 jari dah lah. Itu dah melampau tuan-tuan. Gunakan 5 jari. So tak ada masalah. Tapi nak sebut, biar kita amal ikut kepada keadaan. Sebab zaman Nabi amal, keadaan tu sesuai 3 jari. Zaman kita ni dah berubah. Sama dengan bab zikir. Kan zikir memang asal sunnah gunakan jari, bahkan takkan berubah. Sebab itu dalam hadis yang kita dah belajar. Tapi kalau ikut pada orang, kalau jenis kita ni tak boleh nak gunakan jari. Kita rasa pening kepala, susah nak kira, nak bahagikan.
So gunalah tasbih digital ke, nak gunakan tasbih apa biji tasbih ke, terpulang. Yang penting capai kepada maqasid. Dia sunnah ni, wasilah ni boleh berbeza. Yang penting capai kepada tujuan. Cara tu boleh beza tuan-tuan. Yang penting sampai kepada tujuan. Samalah kita naik kenderaan kan, ikut pada zaman Nabi naik unta. Takkan kita nak naik unta masing-masing tuan-tuan bila nak sampai. So tak sesuai. Tapi kita capai kepada tujuan. Naik kenderaan pada zaman sekarang sampai kepada tempat. Cuma wasilah tu akan berbeza. Kenderaan tu boleh berbeza tu. Samalah dalam bab sunnah ni. So kita gunakan 3 jari, ikutlah pada keadaan. Jangan pukul rata semua pula 3 jari. Jadi dia ada keadaan yang sesuai, gunakan 3 jari. Yang tak sesuai tuan-tuan, kita mulakan guna dengan 3 jari. So itu beza dia tuan-tuan. Baik, kita akan sambung nanti pada kuliah akan datang. Mana tuan-tuan pun dah mula jeling-jeling dah. Sebab dah bunyi pun tak berhenti-berhenti lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada mungkin lepas raya tuan-tuan, insyaAllah, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.